Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan ulas kenyataan dari Bank Negara Malaysia dan diulas pula oleh Jabatan Perangkaan tentang penguncupan ekonomi bagi suku ketiga, keempat. Untuk tahun 2020, penguncupan sepenuhnya ialah 5.6%. Ini jauh lebih tinggi. Penguncupan ni apa? Maknanya tidak ada pertumbuhan. Dia terus corot dan ekonomi tidak berkembang. Dan jangkaan atau unjuran Kementerian Kewangan itu sekitar 3 hingga 5, tapi 5.5, tetapi kenyataan yang terakhir ini lebih membimbangkan. Jadi angka-angka ini jauh lebih parah daripada unjuran Kementerian Kewangan. Tapi apa kata Menteri Kewangan? Jangan bimbang PKP. Jangan bimbang masalah COVID-19 kerana unjuran ekonomi Malaysia masih mantap. Saya dah ulas dulu. Ini dari kenyataan dari Dewa Syahpri Kayangan mana yang bertentangan dengan kenyataan ini. Inilah yang pernah Allahyarham Engku Aziz ulas dari dulu. Bila bicara tentang para ekonom dan juga pembesar-pembesar ni, dia enggang dengan pipit. Dia bicara itu tidak jejak kepada kenyataan yang dihadapi oleh rakyat. Sekarang ini kenyataan unjuran Kementerian Kewangan itu bertentangan dengan kenyataan dan angka yang diperoleh oleh Bank Negara Malaysia tentang penguncupan ekonomi. Ekonomi tak berkembang. Kalau dah penguncupan suku akhir tahun 2020, takkan tahun 2021 ini tak semena-mena boleh meningkat sampai 6%. Jadi sebab tu unjuran ni haruslah jejak ke muka bumi yang nyata. Baik. Apa dia buktinya berdasarkan keterangan dan angka yang saya sebutkan tadi? Kalau penguncupan itu berlaku, perniagaan banyak yang sudah tutup. Dan oleh kerana saya tidak mahu dianggap beri kenyataan-kenyataan yang umum, kita bacakan di sini umpamanya Mac sehingga Jun hampir 10,000 perniagaan tutup. Tutup sama ada muflis, sama ada tak boleh hidup lagi, tetapi pokok pangkalnya dia tidak lagi beroperasi. Jun sehingga November 20,325 syarikat perniagaan ditutup. Bulan Ogos, 1 bulan saja, 17,800 yang tutup. Jadi kalau kerajaan umumkan, ini kenyataan dari Pusat Pembangunan Usahawan Malaysia, MEDAK. 30,000 pada November 11, 2020, 30,000 syarikat yang telah tidak beroperasi atau tutup dengan pelbagai syarat atau alasan atau masalah. Tapi pokoknya tak boleh beroperasi lagi. Jadi maknanya kita hadapi masalah dan masalah ni kian gawat. Satu peniaga kecil menganggap peniaga kecil juga hadapi kemerosotan dan juga penutupan, dan dijangka 1/3 dari keseluruhannya. Tapi tanpa yang detail. Baik. Ini angka-angka
ada yang kata naik, ada yang kata turun, ada penguncupan. Tapi maknanya pada kehidupan apa? Ini yang selalu saya tekankan. Kita sekali lagi ada yang rasa dikejutkan. Saya malas nak ulas tentang kejutan-kejutan ni. Orang yang terkejut dengan laporan-laporan ni selalunya tidak jejak ke bumi nyata. Ini sekali lagi enggang dengan pipit. Yang duduk sengsara pipit ni di bawah, itu hadapi masalah. Laporan terakhir dari UNICEF, Pertubuhan Bangsa Bersatu, 4 juta kanak-kanak, 23.7% mengalami kekurangan makanan, kerana terlalu bergantung pada bahan makanan yang sangat murah. Dan 20.8%, 3.5 juta keluarga tak dapat memberikan makanan yang agak cukup untuk menjamin kesihatan mereka. Ini dari segi kesihatan. Ada laporan baru tentang UNICEF Families on the Edge. Laporan itu lebih merunsingkan. Pernah kita bawa dulu pada tahun 2014 tentang laporan UNICEF tentang kemiskinan bandar. Maknanya laporan ni dah banyak dari zaman Nengku Aziz, Syed Hussein Ali, Jomo Sundram, Fatimah Kari. Baca saja senarai laporan itu yang menunjukkan bahawa kita masih hadapi masalah kemiskinan tegar, kemiskinan di kalangan rakyat secara umum, dan juga kesenjangan yang kian membengkak atau melebar. Maknanya kaya dan miskin. Tapi laporan terbaru ini memberikan contoh-contoh yang teliti tentang kemiskinan bandar. Kita tumpu kemiskinan bandar, kemiskinan desa banyak lagi di kawasan pedalaman, orang-orang Melayu, Iban, Kadazan, Dusun, Murut, Bugis di pedalaman itu masih tidak terkendali. Dalam kajian mereka dengan PKP ini, dia buat peringkat. PKP 1 kesannya sedemikian, kelonggaran kesannya sedemikian, PKP 2 kesannya sedemikian. Tetapi yang nyata apa dari kajian yang dibuat oleh UNICEF, dari keseluruhan pendapatan mereka itu merosot pendapatan sebanyak 33%. Maknanya kalau gajinya 2,000, 33% turun. Maknanya tidak benar kalau dikatakan ekonomi ini terkawal. Mungkin terkawal bagi Pak Menteri, tapi terbeban di kalangan rakyat. Di kalangan yang bekerja, 57% tidak ada jaminan dari sudut peluang jaminan hidup mereka, pencen dan sebagainya. 75% daripada kelompok pekerja ini yang miskin itu tidak ada simpanan sama sekali. Tak mampu lagi simpan. 75%. Ini maknanya majoriti besar tak mampu mengendali cara hidup mereka seperti mana yang terdapat dahulu daripada itu. Kalaupun ada yang mampu menyimpan, hanya 16% yang mampu menyimpan, yang boleh bertahan selama 3 bulan. Ini terkait dengan e-learning atau online atau menggunakan kemudahan internet dan sebagainya. Ini semua hebah-hebahan, tapi dari segi mana tidak ada. Kerana sekolah ditutup, tetapi tidak punyai keupayaan untuk mengikuti.
Jadi yang kita harus terima ialah bahawa pandemik ini memberi kesan yang sangat parah kepada rakyat. Jadi saya memang banyak bicara soal kemiskinan ini kerana kita lihat umpamanya dia tidak memberikan dampak yang sangat jelas. Orang besar, orang atasan ini, dia fikir dengan bagi sikit makanan dan bantuan itu selesai masalah kemiskinan. Itu tidak benar. Dia kalau seperti rasuah, ya, kemiskinan itu kalau jadi masalahnya sistemik, ya, tanpa satu kesungguhan, ya, memahami masalah dan derita mereka, kita tak dapat atasi dengan baik masalah ini. Ya. Jadi sebab itu saya baca tadi kenyataan termasuk laporan terakhir Families on the Edge oleh UNICEF dan UNFPA untuk memberikan peringatan bahawa propaganda bukanlah penyelesaian. Ya. Umpamanya, ya, dari kajian mereka melibatkan 500 keluarga sekitar Kuala Lumpur, ya, terutama hidup di rumah-rumah pangsa, sebab ada kaitan dengan pendidikan. 23% keluarga di KL tidak mampu menampung PDPR di rumah, ya, dan di seluruh Malaysia sebanyak 29%. Jadi PDPR ni disebut sebentar lalu, dia bunyi kan sangat meyakinkan, orang tertarik semua, tetapi kenyataannya itu bertentangan dengan apa yang dihebahkan. Apa kesan daripada penguncupan ini? Walaupun Menteri Kewangan mengatakan masih tinggi, tetapi menurut kenyataan Jabatan Perangkaan, kadar pengangguran meningkat kepada 4.8%. Ya. Ini kenyataan kerajaan. Walaupun kadang-kadang tak dibesarkan sangat. Ya. Dia nak tunjuk, tak mau tunjuk bahawa ada masalah. Bagi saya, kita tegangkan ini problem dan kita harus selesaikan. Dia meningkat, November saja meningkat 2.2% kepada 764,400 orang, berbanding dengan Oktober yang 16,000 lebih rendah. Jadi dia ulas itu tentang kategori penganggur aktif dan tidak. Ya. Baik. Kalau sudah ingat, ya, pada tahun 2014 kita heboh dengan laporan, ya, Philip Ashton juga dari UNICEF tentang kemiskinan, mengatakan bahawa kadar yang kita gunakan itu tidak realistik. Ini sebelum wabak COVID-19. Dan pada masa itu pun ada Pak Menteri kata, oh, ini kenyataan tak betul, tak faham. Ya. Kalau tak faham, tak betul, bagi kajian yang lain yang membuktikan di sebaliknya. Tapi kalau kita yang turun ke bawah, pergi ke kawasan flat-flat, rumah pangsa, di bandar, lihat gerai-gerai yang berselerak, yang susah nak cari makan, pergi ke kampung-kampung, kalau saya di Lukut ke, di Bagan Pinang ke, Lahang Yue ke, Manik Urai ke, maka kita tahu bahawa masalah itu real. Kita tak rasa terkejut. Ini kenyataan hidup. Tetapi kalau orang yang hanya berlega di kalangan atas, dan saya kadang-kadang aneh, ada orang-orang atasan, orang besar-besar, mewah dan megah, langsung tak peduli. Bagi dia, asalkan saya dapat komisen, saya dapat kontrak, saya senang, saya boleh bercakap sikit, oh saya ini pro rakyat. Tetapi derita rakyat itu, dia rasa dia boleh bagi hanya dengan sedikit beras atau sedikit bantuan berkala. Ya. Padahal kerajaan dan yang berkuasa itu yang senang haruslah mengambil tindakan jelas. Sebab itu saya katakan 2014 masih lagi kita ingat, ya, kerana ini perdebatan besar. Saya hingga akan panggil semua ahli parlimen daripada semua parti, ya,
di Parlimen dalam kaukus mengenai pengurusan kerajaan membincangkan soal kemiskinan dan kesenjangan di Malaysia, ya, supaya dan mendesak ahli Parlimen dan terutamanya di kalangan pimpinan, ya, yang di kalangan mereka jadi menteri-menteri semua ni haruslah melihat ini sebagai masalah. Jangan hanya ada sembunyi, kadang-kadang tak kelihatan, ya, tak kelihatan. Ya, jadi sebab itu pada hari ini saya tekankan tentang pertamanya UNICEF report 2014 yang juga dipertikaikan, kemudian Philip Ashton pada 2019 yang menggemparkan setengah pihak kerana menunjukkan kemiskinan ketara di bandar, kemudian juga kenyataan tentang laporan terkini mengenai oleh UNICEF yang UNFPA kena age ini pinggir, macam lagu Piala di pinggiran air terjun. Jadi kalau di pinggir ni, kalau salah-salah sikit dia terjun ke bawah. Ni pinggir ni nak hidup. Jadi sebab tu disebut, dia guna istilah tu menarik juga, ya, families at the edge, maknanya di pinggiran. Jadi kita, tanggungjawab kita dalam mencari jalan dengan sedaya upaya kita meringankan beban kita. Dan ini walaupun ada usaha-usaha yang dibuat di peringkat bawah, betul-betul masyarakat, ahli-ahli yang berhormat, tetapi dia banyak bergantung kepada kesedaran, kesungguhan pimpinan kerajaan dan juga orang-orang yang melindungi mereka. Ini yang masalahnya. Saya tengok yang kita bincang soal perubahan politik semua ni, mereka fikir kedudukan dan sebagainya, ya. Dia lupa bahawa untuk membiarkan dasar dan program seperti yang ada ini akan hanya terus mengakibatkan penguncupan ekonomi dan kesengsaraan rakyat. Mudah-mudahan Allah SWT memberi perlindungan dan memberkati usaha kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.